Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini pembelajaran kita adalah Sirah tahun 1. Kita mulakan kelas kita hari ini dengan bacaan doa belajar. Semua murid ustazah dikehendaki menadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, anak murid ustazah, untuk minggu lepas kita telah belajar mengenai tajuk mengenali sirah, iaitu kita telah belajar tentang pengertian sirah, sumber sirah, kepentingan sirah. Untuk minggu ini pembelajaran kita ialah mengenali nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustazah, apa itu nasab? Okey, nasab ialah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu adalah maksud nasab. Nasab adalah keturunan. Okey, yang pertama kita akan mengenali nasab bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa nama bapa Nabi Muhammad? Nama bapa Nabi Muhammad adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Bin ayah dia pula Abdul Muttalib. Bin datuk dia pula Hashim. Bin datuk dia pula Abdul Manaf. Bin datuk dia pula Qusay. Bin datuk dia pula Kilab. Maksudnya dalam bahasa Arab, nama seseorang tu dia kena sebut semua datuk dia tu. Okey. Tu adalah keturunan bapa Nabi Muhammad, iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Okey, seterusnya, siapakah ustazah? Siapakah Abdullah bin Abdul Muttalib tu? Okey, seperti ustazah bagi tahu tadi, Abdullah bin Abdul Muttalib ialah bapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapa Nabi Muhammad ialah berasal daripada keturunan Arab Quraisy. Dia ni mempunyai akhlak yang mulia dan dihormati. Kiranya bapa Nabi Muhammad ni orang yang juruh lah dah. Dia mempunyai akhlak yang mulia. Kalau pergi mana-mana pun orang ni suka ke dia. Suka sangat ke dia. Sebab dia mempunyai akhlak yang mulia dan orang pun hormat. Bila kita jadi orang baik, orang pun hormat kita. Betul tak? Okey. Dia berkahwin. Abdullah ni dia berkahwin dengan Aminah binti Wahab. Berkahwin dengan Aminah binti Wahab. Siapa Aminah binti Wahab ni? Ibu Nabi. Dia ni merupakan seorang usahawan yang berjaya. Abdullah bin Abdul Muttalib ni ialah seorang usahawan yang berjaya, berniaga lah dah kalau usahawan, kalau kita faham. Okey. Kita pergi kepada ibu Nabi Muhammad. Okey. Tu adalah, yang tadi tu adalah biodata ayah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sekarang kita pergi pula kepada ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Nabi Muhammad yang bernama Aminah binti Wahab. Okey, Aminah binti Wahab. Okey, Wahab pula bin Abdul Manaf. Abdul Manaf pula bin Zuhrah. Zuhrah pula bin Kilab.
Maksudnya, seperti tadi saya cakapkan, bahasa Arab, nama dalam bahasa Arab, dia kena sebut semua nama tok kepada tok kepada tok kepada tok dia, datuk dia. Maksudnya panjang, sebab itulah nama bahasa Arab tu adalah panjang. Okey. Ustazah, siapakah Aminah binti Wahab? Okey, tadi Ustazah dah terangkan bahawa Aminah binti Wahab tu adalah ibu kepada Nabi Muhammad. Ibu kepada Nabi Muhammad bernama Aminah binti Wahab. Okey, ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal daripada keturunan Arab Quraisy juga. Sebab itulah istimewanya keturunan Arab Quraisy, sebab Nabi Muhammad pun dari kalangan Arab Quraisy berbanding dengan kabilah-kabilah yang lain. Betul tak? Okey. Aminah pula berkahwin dengan Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapa Abdullah? Ayah kepada Nabi. Dia cerita Aminah ni berkahwin dengan ayah Nabi. Okey. Aminah ni mempunyai akhlak yang mulia dan dihormati. Aminah ni dia mempunyai akhlak yang mulia. Macam mana akhlak yang mulia tu? Kalau bercakap lemah lembut, tak menyakiti hati orang lain, tak kena orang lain. Baik sama jujur deh. Lepas tu bila kita jadi orang yang baik, orang akan hormat pada kita dan orang akan sayang pada kita. Okey. Aminah ni dia sangat menjaga pergaulan dan kehormatan diri. Maksudnya Aminah ni sangat menjaga pergaulan. Dia pergaulan maksudnya batas-batas pergaulan bila lelaki dengan perempuan. Dia taklah kawan ikut koksir, ikut dia gitu dak. Dia ni orang yang anak murid ustazah pun kena jadi orang juruh juga. Kalau perempuan, kahwin dengan perempuan. Kalau lelaki, kahwin dengan lelaki dak. Dan kena jaga kehormatan diri. Kena jaga kehormatan diri tu. Okey. Nasab Nabi Muhammad. Okey, tadi kita dah baca keturunan Abdullah bin Abdul Muttalib, iaitu ayah Nabi. Lepas tu kita dah baca keturunan Aminah binti Wahab. Biodata ayah Nabi pun kita dah tahu. Biodata ibu Nabi pun kita dah tahu. Sekarang kita masuk mengenai nasab, iaitu keturunan Nabi Muhammad. Berasal daripada tok. Asal dia Kilab. Datuk yang asal tu adalah Kilab. Lepas tu daripada ayah Nabi ni Qusay. Aminah pula Zuhrah. Ayah Nabi dulu deh. Daripada Qusay tu dia. Lepas tu anak tu dia tu pula Abdul Manaf. Lepas tu anak dia pula Hashim. Lepas tu anak dia pula Abdul Muttalib. Tu bila Abdullah bin Abdul Muttalib Muhammad. Okey. Daripada keturunan dia pula Zuhrah. Tu bilah anak dia Abdul Manaf. Tu bilah anak dia pula Wahab. Tu bilah anak dia pula Aminah. Lepas tu lahirlah Aminah pun melahirkan Muhammad bin Abdullah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pengetahuan anak murid ustazah, Abdul Manaf sebelah ayah Nabi Muhammad dengan Abdul Manaf sebelah ibu Nabi Muhammad ni adalah Abdul Manaf yang lain deh. Seperti itulah. Kalau nama Abdullah kat ramai nama Abdullah bukan seorang tu deh. Tu adalah Abdul Manaf orang yang lain, tapi nama sahaja yang sama. Okey.
Okey, apa nilai-nilai murni yang kita dapat hari ni? Okey, Ustaz nak cerita ni. Maksudnya, orang yang berakhlak mulia akan dihormati masyarakat. Bila kita jadi orang baik, kita suka tolong orang. Kita jaga amanah orang. Orang ni akan hormat kita, akan sayang pada kita. Betul tak? Okey. Kita perlu sentiasa menyayangi dan berbakti kepada kedua ibu bapa. Okey. Untuk anak murid ustazah, kita perlu hormat ibu ayah. Kita perlu berbakti pada ibu ayah kita. Kalau mama abah kita kata, minta tolong angkat kain, kita pergi angkat kain. Minta tolong ambil pinggan letak kat dapur, kita ambil pinggan letak kat dapur. Kalau kita tengok ibu kita lipat kain, kita pergi tolong lipat juga. Lepas tu apa lagi? Kalau kita balik sekolah, beri salam kepada ibu ayah. Macam itulah. Itu adalah kita perlu sentiasa menyayangi ibu ayah kita. Kita mesti hormat pada ibu dan ayah kita. Okey. Nak sayang macam mana sayang? Okey, cakap je lah kita sayang. Sayang pada ibu, sayang pada ayah. Nak pergi sekolah, cium tangan, cium pipi. Tak payah malu nak cium ayah ibu kita. Tak payah nak malu. Malu apa? Ibu ayah kita kat tu. Okey. Setiap anak perlu mendoakan keampunan kepada kedua ibu bapa. Okey. Setiap anak, kita sebagai anak mesti sentiasa mendoakan keampunan kepada kedua ibu bapa. Nak doa macam mana? Doa dia adalah, okey, jom kita nyanyi sama-sama. Allahumma ghfirli zunubi wali walidayya wa arhamhuma kama rabbayana saghira kama rabbayana saghira. Allahumma ghfirli zunubi wali walidayya wa arhamhuma kama rabbayana saghira kama rabbayana saghira. Ya Allah, ya Tuhan, ampunkan dosa kedua ibu bapa yang menjaga kami dari kecil hingga dewasa. Kami dari kecil hingga dewasa. Ustazah, tak sedapnya ustazah nyanyi. Tak apa, tak sedap pun. Janji anak murid ustazah ikut. Okey, tu adalah doa kepada kedua ibu bapa. Kita mestilah sentiasa mendoakan kedua ibu bapa kita. Okey, seterusnya, umat Islam perlu memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nasab baginda. Kita ni perlu sentiasa memuliakan Nabi Muhammad. Sebab itulah kalau masuk orang kata musim Maulidur Rasul tu, orang sambut maulud tu maksudnya melambangkan kita mengingati kepada Nabi. Betul tak? So, seperti Ustaz cakap minggu lepas, kalau kita bersedekah kepada ibu ayah kita yang telah meninggal, datuk kita telah meninggal, jangan lupa untuk selitkan doa juga untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
lam. Sebab di akhirat nanti kita memerlukan syafaat Nabi Muhammad. Betul tak? Jadi kita kena ingat kepada Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad ingat semua ke umat dia. Sayang semua ke umat dia. Sampaikan saat-saat dia nak menghembuskan nafas terakhir pun, dia masih menyebut ummati, ummati. Umat aku. Maksudnya dia risau kepada umat dia. Maksudnya kalau boleh dia nak semua umat dia masuk syurga. Okey. Setiap Muslim perlu memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak selawat kepada Nabi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey. Untuk hari ini tu je lah pelajaran sirah kita, insya-Allah. Kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Kita tutup kelas kita hari ini dengan tasbih, kifarah dan surah Al-Az. Tanda tangan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.